tahun 2021. Bagi memberkati mesyuarat kita pada pagi ini dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz Muhammad Hamidi bin Hassan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأميتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدئ شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليه كلبا من كلابك يا قحار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم فانصرنا عليهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمستضعفين في فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Hamidi atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya saya mempersilakan Tuan Penuntut untuk memberikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada moderator yang berusaha, Puan Fatimah Salini, penolongan takbiran, yang berusaha Cik Jainuddin Jais, penolongan HAM, yang berusaha Puan Siti Hajar binti Harun, perongkanan co-curriculum, yang berusaha Puan Salila binti Zainuddin, perongkanan petang, semua ketua bidang, semua ketua panitia, barisan guru kaunseling sepenuh masa, dan semua guru yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala pada pagi ini, hari Sabtu,
kita dapat mengadakan taklimat dan juga sedikit penerangan tentang perjalanan PTPR yang kita akan laksanakan mulai pada minggu hadapan. Saya harapkan semoga semua guru mendapat pencerahan dan penjelasan yang paling sempurna daripada PKP pada pagi ini. Seluruh warga yang saya sayangi sekalian, jangan lupa teruskan berdoa setiap hari, setiap waktu, setiap selepas solat. Doa menghindari daripada penyakit COVID-19 khususnya. Ya, kita tinggalkan Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Apa dia baras? Ya Allah, lindungilah kami daripada penyakit sopak. Baras tu penyakit sopak. Wal junun, majnun, iaitu penyakit gila. Wal junun, kita minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada mendapat penyakit gila. Wal juzam, penyakit kusta. Wa min sayyi'il asqam, dan semua penyakit-penyakit yang buruk termasuklah COVID-19. Jadi saya harapkan semoga semua warga sekolah dapat menghafal doa ini. Allahumma inni, pendek saja. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Dan kita kena ingat, kita semua diberikan amanah, dan pastikan amanah kita kena tunaikan sebaik mungkin. Jangan hanya kita menjadi retorik sahaja. Lagu guru Malaysia itu, amanah yang diberi kami tidak akan persiakan. Itu satu aku janji kita lah. Satu pengistirahan bahawa kita akan melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Jadi saya teringatlah tentang amanah yang Allah Ta'ala pernah bentangkan sebelum Tuhan memberikan amanah kepada manusia. Tuhan pernah menawarkan amanah untuk menjadi khalifah di atas alam ini. Tuhan pernah menawarkan kepada langit. Makhluk yang pertama Tuhan tanya, wahai langit, maukah aku lantik kamu menjadi khalifah di atas dunia, di atas muka bumi? Langit kata, kami tak sanggup. Kemudian Tuhan tawarkan kepada bumi, wahai bumi, maukah kamu memegang jawatan menjadi duta aku di atas dunia? Bumi pun tak sanggup, sedangkan bumi pun hebat. Kemudian Tuhan tawarkan pula kepada gunung ganang, bukit bukau. Semuanya makhluk Tuhan tidak sanggup. Akhirnya Tuhan tawarkan kepada manusia. Manusia kitalah yang berani. Kitalah yang makhluk Tuhan yang berani menerima amanah. Kata Tuhan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguh manusia itu amat jahil dan amat zalim. Kerana dia tidak tahu apakah akibatnya. Bila kita menerima amanah, dia ada padahnya, dia ada akibatnya. Apabila kita tidak dapat melaksanakan amanah, kita menjadi pengkhianat, jadi merupakan dosa besar. Jadi kita harapkan semoga apa yang kita sudah maklumi, semoga kita dapat melaksanakan segala amanah yang sama-sama kita pikul bersama. Dan insya-Allah kita sangat yakin dengan kesungguhan daripada semua guru, SMK Raja Tun Uda dapat kita lonjakkan pencapaian dalam bidang kurikulum, dalam bidang co-kurikulum, dan dalam bidang pembinaan syakhsiah yang sempurna, insan yang kamil insya-Allah. Jadi untuk itu saja untuk kali ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati seluruh warga sekolah, dan pastikan guru-guru jangan lupa setiap pagi baca surah Yasin dengan niat supaya seluruh warga sekolah Tuhan pelihara daripada terkena COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua atas ucapan itu sebentar tadi. Mesyuarat diteruskan dengan mempersilakan Puan Fatimah
Salini binti Jaafar, fikir pentadbiran untuk memberikan taklimat tentang SPDPR, PBPP dan pergerakan guru. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada moderator pada pagi ini. Okay, Cik Zila. And then Assalamualaikum, salam sejahtera yang berusaha, Tuan Pengetua, barisan pentadbir, guru kanan, guru cemerlang dan semua guru-guru yang saya sayangi. Okey, pada pagi ini saya ada 3 perkara yang hendak disampaikan. Yang pertama, kita akan mula dengan sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, yang kedua, saya akan beri sedikit pencerahan tentang PBPP, terutamanya dalam bidang keberhasilan. Kemudian yang ketiga ialah tentang pencerapan standard 4 SKPMG 2 dan seterusnya sedikit housekeeping untuk unit kurikulum. Okey, yang pertama ialah saya harap semua guru dah masuk kot, dah ada 100 guru pada pagi ini. Dan mungkin ada yang di rumah tadi nampak Cikgu Azmi duduk cycling kot. Cikgu Azmi, betul Cikgu lain ada yang saya rasa mungkin tak ada di tempat dia, mungkin ada di mana-mana, jadi tak ada masalah. Pastikan cikgu ikuti apa yang taklimat yang kita akan sampaikan pagi ini. Okey, kalau cikgu boleh nampak slide yang ditayangkan tu, mulai 24 hari bulan iaitu hari Isnin ini, kita akan mula menggunakan sistem pelaporan pengajaran pembelajaran iaitu SPDPR. Okey, kalau cikgu tengok sistem pelaporan ini, cikgu boleh menggunakan peranti desktop, cikgu boleh gunakan komputer, riba, telefon bimbit, tablet dan pelayar sesawang yang cikgu boleh guna, Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, Safari untuk mengisi PDPR. Okey. Kemudian tindakan utama, saya dah mohon cikgu Nur Hisham dan membantu kita untuk mendaftar semua kelas. Saya rasa dah selesai kot Cikgu Hisham Dah? Okey, dah selesai. Okay, baik, next. Okey, baik. Okey, tempoh pengisian maksud dia cikgu akan mula mengisi template yang ni mulai pada 24 hari bulan dan juga jika sekolah ditutup untuk 2 atau 3 hari apabila sekolah bermula, contohnya bila dah buka sekolah nanti, contohnya tiba-tiba sekolah kita terpaksa ditutup untuk proses sanitasi. Jadi cikgu masih menggunakan sistem pelaporan ini. Okey, jika tutup 2 hari atau 3 hari masih guna sistem pelaporan ini, cikgu jangan guna lagi yang lama. Okey, sistem ini boleh dipantau terus oleh JPN, PPD, pengetua dan saya. Okey, melalui sistem ini kita boleh pantau guru mana yang tak isi, guru mana yang isi. Jadi admin untuk sistem ini iaitu pengetua, PK pentadbiran, PK petang Cikgu Salela dan juga seorang admin. Admin kita dah lantik Cikgu Nur Hisham. Okey. Kemudian seterusnya data ni selalunya diambil daripada e-operasi lah. Okay, baik, next. Okay, seperti saya maklum, tadi kita akan mula pada hari Isnin 24 hari bulan. Pada 20 hari bulan telah ditaklimatkan kepada semua pengetua penolong kanan pada 20 hari bulan dan pada Khamis hingga Jumaat 20 sampai 23 sepatutnya ditaklimatkan kepada semua guru-guru. Okay, baik, next. Okey, selepas ini semua guru-guru mesti masuk ID masing-masing. Okey, boleh layari laman sesawang SPDPR seperti yang tertera di skrin ni. Okey, http://sppenang.moi.gov.my. Okey, ini cikgu masuk ke dalam sesawang ini. Kemudian cikgu masukkan ID. Cikgu boleh nampak tak Cikgu Mutasim yang dia punya tu? Okey, right, dah save. Jadi cikgu boleh masukkan cikgu punya IC, tanpa sengkang, cikgu tanpa sempang tu. Kemudian cikgu masukkan 6 digit terakhir nombor kad pengenalan cikgu. Okey, mula-mula cikgu masuk nombor IC tanpa sempang. Seterusnya password cikgu masukkan 6 digit terakhir. Okay.
Seterusnya cikgu akan masukkan kod keselamatan. Kod keselamatan memang dah diberi di sebelah kiri itu. Jadi cikgu cuma masukkan saja. Seterusnya cikgu terus tekan masuk. Klik butang masuk. Okay, saya rasa nanti slide ni nanti kita akan share dengan cikgu juga. Okay, untuk makluman guru MyStep. Okay, untuk guru MyStep, okay, akan menggunakan ID delima cikgu yang digantikan. Contoh kalau Ustaz Syahrul akan gunakan ID Ustazah Zuhaira. Contoh macam tu. Jadi dia tak ada ID dia sendiri. Jadi cumanya kalau nombor 2 tu, kalau guru yang baru posting, okay, daripada IPG akan guna daripada ID daripada IPG, tapi yang ni nombor 2 ni kita tak terlibat. Okey, yang ketiga ialah kalau guru yang baru masuk, guru sementara, okey, guru sementara yang tidak menggantikan, yang mengisi kekosongan, yang ni kita akan beri ID sementara. Saya rasa yang ni telah diuruskan oleh Cikgu Nur Hisham, terima kasih. Okey, baik, seterusnya. Okey, baik, seterusnya setelah cikgu dah masuk ID cikgu, dimohon cikgu menukar kata laluan. Kalau cikgu ikut tadi, kata laluan yang mula-mula ialah 6 angka yang terakhir. Jadi 6 angka terakhir itulah cikgu perlu tukar kepada kata laluan yang baru. Okey, untuk kata laluan yang baru, dia mesti ada kombinasi sekurang-kurangnya 8 aksara. Okay, 8 aksara, iaitu mesti ada kombinasi 1 huruf besar dan huruf kecil. Okay, dia ada 1 nombor. Okay, dan tidak lebih daripada 8 aksara. Okay, yang ini bermaksud cikgu dah buat password baru, kemudian cikgu tekan kemas kini. Okay, selepas cikgu dah tukar cikgu punya password, cikgu dah tekan kemas kini, dia akan keluar paparan cikgu dah berjaya. Cikgu dah berjaya log masuk dengan kata laluan yang baru, dan saya mohon cikgu tolong simpan kata laluan tu. Cikgu jangan lupa cikgu. Okay, sebab cikgu seorang sahaja tahu kata laluan tersebut. Tetapi jika cikgu ada masalah, tiba-tiba lupa juga, cikgu boleh hubungi saya untuk reset balik kata laluan. Tapi saya mengharapkan cikgu jangan lupa, cikgu tolong catat di mana-mana lah. Okay, okay, baik, seterusnya. Okay, seterusnya selepas cikgu dah ada password yang baru, cikgu akan log masuk ke sistem pelaporan PDPR. Kalau saya tengok pelaporan ni sama sahaja cikgu macam cikgu isi dahulu. Dia punya template tu semua sama sahaja, tak ada perubahan pun saya nampak. Okay, jadi cuma dia menggunakan sistem yang baru supaya dapat dipantau oleh pentadbir di sekolah, di JPN dan juga PPD. Itu sahaja saya nampak perubahan dia. Okay, kalau cikgu tengok template nanti cikgu tengok sama sahaja. Cikgu buka pelaporan PDPR. Okay, kemudian cikgu masukkan ID delima. ID itu cikgu akan masuk sekali sahaja. Lepas tu tiap-tiap hari tak perlu masuk lagi. Dia akan dah automatik dia ada di situ. Okay, okay, baik, seterusnya. Okay. Selepas cikgu dah klik pelaporan harian, cikgu akan isilah macam biasa cikgu. Macam saya kata macam sebelum ni sama je cikgu, exactly sama sahaja. Cikgu cuma klik-klik sahaja sebab Cikgu Nur Hisham dah tolong masuk semua kelas, mata pelajaran dah masuk semua. Jadi cikgu hanya klik saja sama macam dahulu. Okey, baik, seterusnya. Okey. Lepas tu cikgu dah siap semua, cikgu akan tekan butang simpan, okey, dan cikgu akan nampak status di situ, okey, pelaporan harian tu cikgu dah simpan, dah okey dah. Cikgu just klik butang okey. Okey, maksudnya data dah simpan di situ. Okey, baik, seterusnya. Okey, langkah ke-6 pula kalau cikgu nak semak sahaja.
Okey, kalau cikgu nak semak laporan PDPR harian cikgu, okey, cikgu boleh pergi kepada langkah-langkah yang berikutlah. Cikgu perlu klik kepada butang laporan. Okey, selepas cikgu klik pada butang laporan, okey, cikgu boleh nampaklah tarikh laporan yang cikgu nak semak. Dia ada detail di atas tersebutlah. Cikgu boleh pilih tarikh dan pilih senarai laporan PDPR yang tarikh yang cikgu nak tengok. Okey, baik, seterusnya. Okey, ini ialah langkah ketujuh. Kalau cikgu nak semak laporan PDPR harian, cikgu juga boleh klik butang papar. Okey, jadi bila cikgu klik saja butang papar, okey, dia akan paparkan semua detail yang cikgu dah masuk, okey, pada hari tersebut. Okey, jika cikgu ada benda yang cikgu nak buat pembetulan, cikgu hanya klik untuk padam laporan dan cikgu boleh buat balik laporan di mana-mana kalau cikgu nak ubah apa-apa laporan. Okey, baik, seterusnya. Okey, yang ni ialah jika cikgu menghadapi masalah untuk daftar masuk, cikgu boleh hubungi saya ataupun cikgu boleh hubungi Cikgu Nur Hisham kalau cikgu ada masalah untuk daftar masuk. Jadi untuk daftar masuk ni cikgu perlu buat hari ni juga cikgu. Sebab saya dapati kalau Cikgu Nur Hisham pun boleh tengok dalam grup SPDPR ni banyak juga masalah-masalah yang timbul. Guru-guru tak boleh key in, tak boleh daftar ID, tak boleh masuk apa semua. Jadi saya mengharapkan selepas saja taklimat ini cikgu terus masuk. Sebab jika kita tak selesaikan hari ini, hari Isnin cikgu tak boleh nak buat. Okay, jadi kita selesaikan hari ini juga. Selepas selesai saja taklimat pada pukul 10 nanti cikgu terus masuk. Jika cikgu ada masalah terus berhubung dengan saya ataupun Cikgu Nur Hisham. Okey, baik. Okey. Yang ni tak apa, ini ialah di pihak pengurusan lah, peringkat tertinggi. Jadi tak ada apa, tak ada masalah cikgu. Okey, baik, seterusnya ialah sedikit saja makluman daripada saya tentang SPDPR ni. Okey, kalau cikgu maklum pada minggu hadapan saya rasa kita tinggal 4 kali sahaja untuk mengisi SPDPR ini cikgu. Ini tinggal 4 hari saja lagi. Kemudian setiap hari cikgu perlu isi maklumat secara online tu sebelum pukul 6 cikgu. Cikgu jangan isi selepas pukul 6. Mesti sebelum pukul 6. Sebab semua yang cikgu online tu dipantau oleh KPM, dipantau oleh JPN dan dipantau oleh pentadbir sekolah. Okey. Jika cikgu terlupa ataupun jika kadang-kadang cikgu terpaksa tunggu lagi murid-murid untuk hantar kerja ke, sebab cikgu nak isikan berapa bilangan murid yang hantar. Jadi pihak KPM beri kelonggaran selama 3 hari sahaja cikgu. Sebab di situ nanti cikgu boleh tengok, cikgu boleh klik tarikh yang cikgu buat tu. Okey, diberi tempoh sampai 3 hari sahaja selepas tarikh PDP. Tapi seelok-eloknya cikgu siapkan pada hari tersebut lah cikgu. Okey, kalau boleh kerja-kerja budak tu pun kalau boleh kita hari tersebut. Jadi senang sikit nak pantau. Okey. Jadi tapi kalau kata ada juga keperluan untuk tunggu murid hantar kerja-kerja tu cikgu, kita bagi tempoh sampai 3 hari sahaja. Okey, untuk makluman cikgu, untuk negeri Pulau Pinang, cikgu jangan sekali-kali cikgu isi off-site cikgu. Cikgu hanya isi online, offline sahaja. Tidak ada penggunaan off-site di negeri Pulau Pinang setakat ini. Yang ni saya tegaskan cikgu, jangan lagi Sekolah Raja Tuda keluar pula data ada tulis off-site. Yang ni tak mau cikgu. Memang JPN semalam dia tekankan jangan ada off-site. Bermaksud hanya online, offline sahaja. Okey. Okey, baik, seterusnya untuk makluman cikgu juga, cikgu akan tengok di paparan tersebut pelaksanaan PBD. Okey. Seperti cikgu sedia maklum, pelaksanaan PBD ni mesti dibuat setiap hari. Okey, setiap kali cikgu punya PDP mesti ada PBD. Maksudnya pelaksanaan PBD cikgu mesti tik ya. Okey, kemudian adakah direkodkan? Ya. Bermaksud
dibuat rekod tu bermaksud mungkin cikgu buat catatan sedikit. Jadi untuk makluman cikgu, untuk fasa 1, sekolah kita tak terlibat dengan pencerapan nazir secara online. Tetapi untuk fasa kedua, pihak nazir tengah susun jadual-jadual untuk dia nak masuk ke dalam link cikgu-cikgu yang membuat online. Jadi kalau nazir minta pada saya jadual, saya akan bagi pada nazir jadual-jadual cikgu dan dia akan minta link cikgu yang cikgu buat secara online tersebut cikgu. Fasa 2 akan mula dah cikgu selepas buka sekolah nanti. Jadi minggu ni memang tak adalah, minggu depan pun tak ada, buka sekolah nanti ada cikgu jika PKP berterusan. Jadi saya harap cikgu bersedia. PBD ni cikgu mesti dijalankan setiap kali PDPC berjalan cikgu. Jadi PBD cikgu tolong cakap, cikgu jalankan dan buat catatan sedikit. Okey, setakat itu untuk SPDPR. Cikgu ada soalan tak cikgu? Assalamualaikum Puan Fatimah. Ya Cikgu Mazia. Kalau sebelum ni saya buat catatan PBD tu disenarai nama murid. Okey. Kalau yang untuk yang terbaru ni PR ni, catatan tu nak buat di mana? Di dalam sistem ke atau saya kekalkan cara lama saya? Okey, cikgu kekalkan cara lama cikgu. Apa yang cikgu buat tu dah betul cikgu. Dia sepatutnya nazir dia nak tengok bila cikgu buat PBD bermaksud cikgu ada sedikit catatan, mungkin subtopik ini murid mana tak capai, dan apa cikgu nak buat. Just catatan cikgu saja, itu dah mencukupi. Okey, boleh cikgu? Okey, terima kasih Puan Fatimah. Sama. Cikgu nak tulis di ruang chat pun boleh. Kita nak bagi clear dulu yang SPDPR dulu cikgu. Okey, kalau tak ada apa-apa tentang ada. Apakah maksud offside? Okey. Maksud offside tu ialah bermaksud jika berlaku contohnya banjir. Okey, banjir dan murid-murid ataupun guru berada di pusat pemindahan banjir. Itu kita panggil offside. Jadi sebab itulah JPM tegaskan di Pulau Pinang sekarang kita tidak ada isu offside. Contohnya dipindahkan ke pusat pemindahan banjir, itu kita panggil offside. Jadi setakat ini yang Cikgu Bazlina. Assalamualaikum Madam. Ya. Kalau macam fasa 2 yang mana nazir masuk ikut link kita untuk pantauan tu, macam mana kalau dengan keadaan kelas macam 4:1 yang seorang pelajar pun tak masuk langsung? Biasanya kalau kelas Google Meet saya sangat interaktif. Kalau ada pelajar memang kita bersoal jawab lah, tunjuk video semua. Tapi kalau yang sebegitu, kelas yang langsung tak masuk macam hari Jumaat baru ni, memang 4:1 seorang pun tak ada. Jadi saya teruskan mengajak juga sebab dipantau. Okey, terima kasih Cikgu Bazlina. Okey, dia macam ni Cikgu. Seperti yang saya tengok Nazir dah buat di sekolah-sekolah lain, selalunya kita akan bagi kepada Nazir kelas-kelas yang kita rasa dia ada interaktif. Okey. Dan saya akan maklum juga kepada Nazir, ini kelas-kelas yang kita kata bila kita buat online pun tak masuk. Macam 4:1 kan, 4:2 ni. Jadi saya akan sedia maklum dekat Nazir jika mereka minta jadual-jadual cikgu lah. Tapi cumanya saya mohon pada cikgu, kita kena biasakan murid-murid dengan SKPMG 2. Sebab tu nanti saya akan terang sedikit tentang pencerapan. Jadi kita mengharapkan actually SKPMG 2 tu boleh dijalankan secara online. Saya juga cuba minta pada Nazir tentang dia dah buat dah standard untuk secara pencerapan online, dah ada dah. Tapi cuma saya tak dapat lagi benda tu. Kalau saya dapat nanti saya boleh share dengan cikgu. Dia ambil standard 4 sama juga cikgu, cuma dia lenient sedikit. Nazir dah lenient sedikit tentang cara dia nak mencerap tu lah. Jadi Cikgu Bazlina tak apa, nanti kalau katakan dihubungi oleh Cikgu Nazir, nanti saya akan maklumlah kelas-kelas yang macam ni lah. Okay, saya cikgu tak payah bimbang lah. Saya rasa Cikgu Bazlina okey je. Sama juga dengan 5 teras, tak muncul seorang pun. Cikgu cakap seorang, cikgu syok sendiri.
Betul. Ya betul Cik Mazlina, Cikgu Maziah. Saya rasa 5/1, 5/2 tu lah isu sikit lah. Tapi saya rasa cikgu dah buat yang terbaik lah. Okay. Cumanya kita kena pastikan jika murid tak online, kita ada usaha sedikit secara offline lah cikgu. As long Nazir nampak ada usaha cikgu tersebut. Itu sahaja saya rasa. Okay. Ada lagi cikgu tentang SPDPR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Fatimah. Sedikit pertanyaan tentang jadual semasa PDPR. Hello? Okey. Jadi untuk pendidikan Islam ada beberapa kelas telah digabungkan. Okey, untuk kelas-kelas lain saya rasa insya-Allah sebab silibus sama. Cumanya satu permintaan saya untuk kelas 5 PVME digabungkan bersama dengan 2 kelas lain yang silibusnya tidak sama. Jadi saya mohon pihak pentadbir bagi cadangan bagaimana untuk guru kelas tersebut, guru mata pelajaran kelas tersebut untuk mengajar 2 silibus yang berbeza pada masa yang sama. Terima kasih. Ustazah, jadi kiranya 5 PVMA ni kita kena asingkan lah ya? Ya, kita kena asing sebab tak sama silibus dia dengan tingkatan 5 arus perdana yang lain. Okey, baik Ustazah, nanti kita asingkan balik. Okey, untuk hari Isnin dan hari Rabu kalau tak silap saya lah, Ustazah Suhana, Bapak Ustazah Suhana. Okey, baik. Okey, terima kasih. Sama-sama. Saya mohon Cikgu Nur Hisham tadi take note Cikgu Nur Hisham ya. Tentang kelas 5 PVMA kita akan asingkan balik. Okey, Cikgu Lim Suyi ada tanya di situ kalau kita tukar masa PDPR kita, kena maklumkan juga contoh asal pukul 10 AM kita tukar kepada 2 PM. Okey, baik Cikgu Lim Suyi, jika Cikgu ubah jadual cikgu mohon maklum kepada murid. Yang penting murid dahulu. Okey, kemudian cikgu maklum juga kepada pentadbir jika pada masa tersebut saya maklumkan ada pencerapan daripada Nazir. Okey, jika saya tak maklum ada pencerapan daripada Nazir, maksud dia tak perlulah maklum kepada pentadbir, sekadar cikgu maklum pada murid sahaja. Mungkin pada hari tersebut cikgu ada kerja apa-apa, cikgu nak tukar dan cikgu pastikan maklum kepada murid. Okey, Cikgu Lim Sui. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi mungkin cikgu boleh PM saya personal pun tak apa kalau tak ada persoalan lagi sebab kita nak teruskan yang lain sebab sekarang dah pukul 9.30. Okey, baik. Seterusnya saya akan masuk kepada PBPP. Okey cikgu, untuk PBPP ni cikgu, saya tak berhasrat untuk sampaikan taklimat secara detail. Saya akan share dahulu beberapa slide untuk cikgu baca dan saya akan taklimat dulu bersama dengan semua pegawai penilai dahulu, semua penilai-penilai dahulu. Jadi saya cuma share saja slide, cuma saya nak bagi cikgu gambaran sedikit. Untuk setakat ini, kalau cikgu Mutasim boleh tak bagi yang jajaran dulu Ustaz? Bukan yang jajaran tadi mula-mula saya bagi. Jadual. Okey, yang ni, Cikgu Mutasim. Dia boleh besar sikit. Okey, baik. Kalau seperti semua cikgu sedia maklum, sepatutnya perjumpaan, iaitu cikgu kalau tengok nombor 4, perjumpaan bersama PYD bersama PP sepatutnya telah habis. Okey. Namun saya rasa ada juga masih ada lagi PYD yang tak berjaya berjumpa dengan PP. Jadi saya mengharapkan boleh buat secara online. Okey. Saya rasa saya bagi tempoh sampai 28 hari bulan. Cikgu tolong selesaikan semua 28 bulan 5 cikgu nak. Tolong selesaikan semua PP bersama PYD perjumpaan tersebut. Sebab saya perlukan juga cikgu bincang tentang Kendiri dahulu. Okey, selepas selesai saja pada 28 hari bulan 5, okey, semua pegawai penilai, okey,
yang ni dah okey dah Cikgu Mutasim, tak apa. Saya just terangkan saja. Okey, semua pegawai penilai akan mula key in dalam sistem online. Jadi untuk makluman semua ya Cikgu ya, untuk PPPP, okey, sebab sepatutnya sistem online akan tamat pada bulan Jun, jadi kita tak mau, kita takut kita ketinggalan. Jadi pada 28 hari bulan, saya harap semua PYD dah selesai berjumpa dengan PPP. Okay, berjumpa secara maya pun boleh. Jadi selepas itu, dapatkan semua perbincangan kendiri dan semua pegawai penilai akan mula key in secara online. Okay, untuk makluman kepada semua pegawai penilai dan juga pegawai yang dinilai PYD, pada tahun ini, kalau saya boleh tunjuk sedikit Cikgu Mutasim yang borang penilaian tu, yang ada sampai skor 5. Yang borang warna kuning tu ada 2. Okey, yang ni. Maaf kalau tak berapa nak nampak. Okey, kalau Cikgu sedia maklum atas dulu. Okey, kalau tak apa. Okey, kalau seperti Cikgu sedia maklum, pada tahun-tahun lepas, skala dia hanya sampai 4 sahaja Cikgu. Tapi pada tahun ini ada perubahan sampai 5 Cikgu. Okey, jadi apa tindakan semua pegawai penilai untuk makluman PP juga, PYD, kita akan naikkan satu skala. Contohnya katakan pegawai, okey, pegawai yang dinilai saya, contoh Cikgu Bazlina. Okey, contoh masa tu saya bagi Cikgu Bazlina katakan amalan profesionalisme saya letak 3. Jadi kita naikkan ke 4. Okey, bermaksud semasa kendiri, semasa perbincangan jika kita letak 3, kita naikkan ke 4. Okey, saya rasa jelas tak semua? Pegawai penilai lah terutamanya dan juga pegawai yang dinilai. Sebab skala tu pada tahun ni ada 5. Saya sedia maklum tiap tahun sampai 4 je. Bila ada 5, kita akan naikkan satu skala Cikgu. Contoh kalau Cikgu hari tu dapat amalan profesional, katakan dapat 3, kita akan pindahkan ke 4. Kalau Cikgu dapat 2, kita pindahkan ke 3. Okay, saya rasa itu jelas. Okay, ke bawah sedikit Cikgu Mutasim. Seterusnya tentang keberhasilan Cikgu. Aspek keberhasilan, kita tidak sempat nak berjumpa, nak bincang tentang keberhasilan sebab kita dapati semasa pandemik ni kita susah nak nilai keberhasilan tu sebab macam kurikulum, exam pun kita tak ada lagi, jadi TOB pun kita masih tak jelas, and then dalam kelas pun peperiksaan pun sekarang dah tangguh kan. Jadi untuk keberhasilan saya nak mohon, saya pun dah bincang dengan Tuan Pengetua dan Barisan Pentadbir, untuk fasa 1 ini sebab kita belum buat lagi, kita putuskan kita letak semua cikgu 2 dahulu. Okay, kita akan just key in online sebab benda ni kita boleh ubah kemudian. Semua cikgu kita akan isi online 2 dahulu. Okay, dan benda ni kita boleh ubah selepas ini Cikgu. Okay, untuk makluman semua cikgu, jadi kita isi 2 dahulu. Okay. Okay, selepas semua pegawai penilai dah isi online, okay, bermaksud selepas 28 hari bulan 5, dan ni saya akan bagi jajaran masa balik ya. Selepas 28 hari bulan 5, semua pegawai penilai akan mula key in secara online. Okay, selepas key in secara online, pegawai penilai akan print 2 salinan. Okay, buat 2 salinan, satu simpan di dalam file, satu lagi cikgu tolong serahkan kepada semua PYD cikgu secara soft copy pun boleh. Kalau dapat berjumpa lepas buka sekolah, kita bagi hard copy. Okay, kalau katakan masih PKP semasa buka sekolah, kita akan hantar secara soft copy. Dan saya mohon semua PYD semak semula apa yang di-key in oleh pegawai penilai itu betul. Maksudnya dia dah naikkan satu skala, okay, daripada borang asal cikgu. Jadi semakkan ni penting ya cikgu supaya tak salah key in. Saya takut kadang-kadang mungkin juga akan berlaku PP tersalah key in. Okay.
Oh, Cikgu Osman nanti saya jawab Cikgu Osman ya. Okey, baik. Saya rasa itu jelas Cikgu tentang PBPP. Okey, di mana pegawai penilai akan mula key in selepas 28 hari bulan 5 dan keberhasilan semua kita akan letak 2 dahulu. Okey. Baik, Cikgu Mutasim, kita boleh pergi pada slide itu sekejap. Saya nak minta Cikgu baca saja. Kita ada 3 slide di sini. Okey, Cikgu Mutasim boleh naik dulu ke depan sekejap. Okey, baik. Yang ni ialah slide berkenaan dengan keberhasilan. Saya mohon semua cikgu baca dan selepas cikgu dah baca, nanti kita akan bagi satu contoh untuk kurikulum, satu contoh untuk KOKO dan juga contoh untuk HEM dari segi cara penulisan keberhasilan. Jadi cikgu baca dahulu, minggu depan kita akan beri beberapa contoh keberhasilan untuk unit, setiap unit. Okey, baik. Cikgu boleh scroll terus ke bawah. Okey, yang ni pun saya minta cikgu baca dahulu. Okey, cepat je cikgu, tak apa. Ini semua cikgu boleh baca. Boleh cikgu Mutasim cepat je, tak apa. Just dapat, nak bagi cikgu dapat gambaran je. Nanti sampai borang tu cikgu hold sekejap. Okey, sekejap Mak. Ini ialah contoh penulisan sasaran lah. Maksudnya contoh kata kerja yang cikgu perlu ada. Okey, baik, seterusnya. Okey, yang ni dia akan bagi cikgu cara pengiraan. Okey, baik, seterusnya Mutasim. Okey, ni semua ialah cara pengiraan cikgu nanti. Saya mohon, okey, yang ni cikgu, ni borang-borang. Okey, borang keberhasilan pada tahun ini, yang ni contoh borang keberhasilan pada tahun ini cikgu, 2021. Kalau cikgu tengok memang ada kelainan sedikit sahaja, tetapi fungsi dia masih sama. Okey, cuma dia ada tambah kolom sahaja, tapi benda tu actually sama sahaja cikgu. Okey, inilah borang yang baru. Nanti kita akan share juga dengan cikgu soft copy dia. Okey, baik, seterusnya. Okey, yang ni cikgu boleh baca juga. Okey, baik. Seterusnya slide yang lain, Cikgu Mutasim. Okey, ini adalah contoh penulisan keberhasilan pun. Ada contoh-contoh di sini, cikgu boleh tengok dahulu. Okey, slide yang seterusnya, Cikgu Mutasim. Okey, kita ada 3 slide yang kita akan share dengan cikgu lah. Yang ini. Ini saja. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Mutasim. Jadi untuk PBPP cikgu, saya ulang lagi sekali, tindakan pegawai penilai apa-apa saya akan update dalam grup. Cumanya tindakan semua PYD ialah membaca dulu keberhasilan dan pastikan menerima borang skor tersebut daripada pegawai penilai bila saya maklum dalam grup nanti. Okey. Dan saya maklum juga keberhasilan kita akan letak 2 dahulu untuk semua guru. Okey, baik. Seterusnya, tadi saya ada sentuh sedikit tentang pencerapan dah. Untuk makluman cikgu, untuk minggu hadapan kita tak mula lagi pencerapan. Okey, untuk selepas buka sekolah, jika cikgu jika sekolah masih tutup, jika PKP, kita akan mula buat pencerapan secara online cikgu. Secara online, tetapi jika sekolah buka kita akan buat secara bersemuka. Pencerapan akan bermula secara bersemuka dan pada tahun ini pencerapan hanya sekali saja cikgu yang kita akan isi dalam SKPMG 2 cikgu. Okey, sekejap saya jawab dulu Cikgu Osman. Saya masih MC dan buku. Okey, Cikgu Osman masih kena isi juga SPDPR.
walaupun cikgu MC, yang ni kena isi, sekurang-kurangnya cikgu ada memberi tugasan kepada murid-murid. Okay? Okay, saya rasa Cikgu Osman jelas tak Cikgu Osman? Saya rasa kalau Cikgu MC pun, kalau Cikgu bagi tugasan, saya rasa tak ada masalah. Okay? Okay, baik. Seterusnya saya nak update sedikit sahaja perkara-perkara yang saya nak update sekejap je. Untuk makluman, pada 16/6 telah dimaklumkan oleh pengarah jika PKP telah habis PKP, perasmian galeri diteruskan. Okay? Untuk makluman juga, peperiksaan pertengahan tahun kita akan sambung selepas buka sekolah. Jadi saya mohon guru-guru yang subjeknya belum exam belum berlangsung, saya harap kita fokuskan lagi kepada murid-murid. Dan untuk makluman guru tingkatan 5 juga, sekarang unit kaunselor tengah buat scorecard untuk semua murid-murid tingkatan 5, sebab saya mengharapkan murid-murid tingkatan 5 ni dia tak hilang momentum supaya dia boleh nampak hala tuju dia. Jadi sekarang kita dalam proses dah mula untuk buat scorecard untuk semua murid tingkatan 5. Jadi untuk makluman semua ketua panitia juga, GK, saya rasa semua GK dah share dengan cikgu tentang pengisian online tentang PBD. Jadi saya harap tindakan semua ketua panitia untuk mengisi online tentang PBD. Jadi saya mengharapkan PBD ni cikgu mesti jalankan, sebab kalau tempoh PKP ni, PBD sangat-sangat dititik beratkan oleh semua KPM, Nazir, JPN. Jadi cikgu pastikan cikgu punya penulisan tentang tahap-tahap murid, catatan-catatan tu mesti ada cikgu. Setiap kali habis cikgu mengajar je, catatan PBD tu mesti ada cikgu. Okay, sebab yang tu yang paling utama bila Nazir nak tengok, cikgu ada buat catatan cikgu. Alright, yang ni saya dapat info ni daripada sekolah kawan-kawan yang telah dicerap oleh Nazir cikgu. Alright. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Fatimah. Harapkan nanti Januari Cikgu Zila tadi tak dengar lah. Oh, tak dengar. Okey, saya ulang lagi sekali. Mesyuarat diteruskan lagi dengan mempersilakan Encik Jainuddin bin Jais PKM untuk memberikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Dengar? Okey. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan tentang nilai yang terkini yang berusaha barisan pentadbir dan juga cikgu semua. Saya nak laporkan tentang Chromebook setakat semalam. Baik, untuk hari yang lalu daripada 224 buah hanya dapat diserahkan sebanyak 125 buah saja. So ada baki lagi 99. Kita buka separuh hari, hanya 31 pelajar saja yang hadir untuk ambil Chromebook tersebut. Jadi dalam pandangan daripada pentadbir, sama ada kita nak buka untuk minggu depan atau macam mana, ataupun tunggu taklimat PKP petang ni. Sebab ada lagi lebih kurang 68 buah yang belum diambil. Yang pertama lah. Untuk yang kedua, saya cadang untuk buat mesyuarat disiplin selepas sekolah dibuka. Yang itu ya, itu nanti saya akan bincang dengan pengetua dan pentadbir lah. Sebab kita tidak ada perjumpaan langsung dengan pengawas untuk tindakan untuk sebagai panduan kepada pengawas-pengawas kita. Itu dua perkara lah Ustaz, dan yang lain.
Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan pada Encik Jainuddin. Seterusnya, seterusnya mempersilakan Puan Siti Hajah binti Harun, PK Curriculum untuk memberikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak? Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua, Barisan Pentadbir, guru-guru kanan dan rakan-rakan guru yang disayangi semua. Okey, saya hanya nak mengambil sedikit masa iaitu lebih kurang 5 minit sahaja untuk menyatakan beberapa perkara tentang co-curriculum. Okey, perkara yang pertama saya nak sentuh tentang maklumat awal lah tentang cara penulisan keberhasilan unit KOKO. Jadi saya cadangkan, saya akan putuskan iaitu kita akan kira sekurang-kurangnya 3 perkara dalam penulisan keberhasilan co-curriculum. Perkara yang pertama berkaitan dengan mesyuarat agung. Jadi pastikan, saya rasa cikgu semua memang sudah buat mesyuarat agung. Jadi pastikan cikgu buat mesyuarat agung dan cikgu dah lantik semua AJK untuk setiap unit. Okey. Jadi ini kita akan jadikan sebagai perkara utamalah dalam penilaian keberhasilan. Okey, yang kedua, pastikan cikgu catat kehadiran murid. Kalau saya tengok di sini, dia yang dipaparkan dalam portal yang dibuat oleh Cikgu Muktasim ni, ada memanglah kita tengok tidak kehadiran memang tidak begitu memberangsangkan. Jadi cikgu pastikanlah cikgu galakkan murid untuk menyertai aktiviti secara online ni. Okey, perkara yang ketiga ialah berkaitan dengan laporan aktiviti. Jadi bila saya lihat pada laporan aktiviti co-curriculum SMKRQ 2021, ada yang masih tak lengkap. Kepada yang lengkap, kepada unit co-curriculum yang sudah siap sebanyak 4 kali, tahniah dan terima kasih saya ucapkan. Jadi kita perlu selesaikan perjumpaan co-curriculum sehingga akhir bulan Jun sebanyak 4 kali. Dan ada juga guru penasihat yang hanya buat 1 kali sahaja. Jadi saya mohon kerjasama guru penasihat untuk lengkapkan sebanyak 4 kali kerana ini dijadikan sebagai keberhasilan cikgu untuk tulis dalam keberhasilan nanti. Okey, jadi sekiranya ada mana-mana unit co-curriculum yang menghantar murid untuk pertandingan, ada penglibatan, ada pencapaian. Jadi mohon cikgu boleh juga masukkan dalam keberhasilan. Sebab saya tengok dengan saya ada beberapa sijil yang dihantar oleh JPN dan PPD tentang penglibatan murid-murid kita dan juga pencapaian dalam unit co-curriculum masing-masing. Okey, jadi saya sekali lagi lah saya mohon kerjasama mana-mana ketua penasihat, guru penasihat yang belum lengkap untuk mengisi laporan aktiviti sila lengkapkan dengan kadar yang segera. Kalau di sini tulis perjumpaan terakhirlah 23/6/2021. Tapi cikgu boleh ubah kalau nak awal pun boleh sebab dah ada unit co-curriculum yang siap awal. Dah siap awal. Okey. Jadi saya rasa itu sajalah makluman awal tentang penulisan keberhasilan unit co-curriculum daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Hajah. Seterusnya kita akan masuk kepada hal-hal lain. Dengan ini saya mempersilakan Encik Munawar untuk memberikan taklimat atau maklumat tentang PRC.
Cikgu Munawar ada ke? Kalau tak ada boleh bagi yang lain dulu. Okey, terbuka kepada cikgu yang hendak memberi taklimat atau memberitahu tentang sesuatu perkara. Silakan Cikgu Norisha untuk memberitahu tentang perkembangan galeri RTU. Tak dengar lah. Cikgu Norisha tak dengar kan? So tadi yang mula-mula kita minta Cikgu Munawar taklimat PLC, kemudian Cikgu Norisha tentang galeri, kalau ada update lah ya. Kalau tak ada lagi dua orang tu boleh okey, kemudian masuk Cikgu Juzana dulu untuk TS. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam Syawal kepada semua warga pendidik SMK Raja Tun Huda. Baiklah, sedikit penerangan mengenai program TS 25. Okey. Baiklah, saya nak terangkan kepada cikgu-cikgu seperti mana yang maklum sekolah kita telah terpilih untuk program transformasi TS25 kohort 6. Di sini saya ingin menerangkan perjalanan untuk semua modul TS25 yang perlu diikuti oleh guru dan pentadbir. Cikgu Wan, tutup mic Cikgu Wan. Boleh tutup mic tak? Maaf di sini saya ingin menerangkan perjalanan semua modul TS25 yang perlu diikuti oleh guru dan pentadbir melalui e-pembelajaran dan yang akan direkodkan oleh SPL KPM selepas tamat setiap modul. Baiklah, di sini ada ditunjukkan kerangka konsep program TS25 di mana modul 1 mengenai bimbingan dan pementoran, modul 2 menarajui kepimpinan, modul 3 menarajui pembelajaran, modul 4 persekitaran pembelajaran positif dan modul 5 penilaian refleksi. Yang ini merupakan kerangka program TS25. Okey, seterusnya. Okey, baiklah, ini merupakan kitaran program TS25 yang akan diikuti oleh sekolah kita iaitu pada tahun 2021 kita akan menghabiskan pada fasa 1 yang dipanggil fasa latihan di mana semua guru perlu menghabiskan modul wajib iaitu modul 1 hingga modul 5. Manakala pada tahun 2022 iaitu tahun kedua TS25 di SMK Raja Tun Huda, kita akan memasuki fasa 2 yang dipanggil fasa transisi di mana kita akan mempelajari modul 6, 7 dan 8 yang merupakan modul pengukuhan. Dan di tahun yang ketiga iaitu pada tahun 2023 fasa 3 iaitu fasa pembudayaan iaitu modul 9 dan 10 yang merupakan modul pilihan dan tahun seterusnya adalah fasa keempat, fasa pelestarian yang ini lebih kepada sokongan profesional kepada peringkat sekolah kita. Baiklah, apa yang cikgu-cikgu perlu lakukan sekarang? Okey, link yang slide yang seterusnya. Yang ini ditunjukkan setiap satu modul itu apakah fokus untuk setiap satu modul. Okey, baiklah kita seterusnya. Slide seterusnya. Okey, bagi modul 1, bimbingan dan pementoran, modul ini perlu diikuti oleh semua guru pada
tapak Google Site yang telah saya nyatakan di situ. Cikgu-cikgu hanya perlu tekan sahaja tapak Google Site tersebut, daftar Google Form dengan menggunakan email delima. Selepas itu tekan butang latihan dan ikuti e-pembelajaran. Cikgu-cikgu diberi masa sehingga 29 hari bulan 5 tahun 2021. Cikgu-cikgu hanya perlu mengikuti e-pembelajaran tetapi tidak perlu menjawab soalan toolkits dan masuk ke Google Classroom seperti yang diarahkan di dalam Google Site tersebut. Dan langkah ke-6, cikgu pastikan timeline cikgu lengkap dan maksudnya bila cikgu dah tamat untuk modul 1. Di sini saya ada sediakan juga langkah bergambar bagaimana cikgu hendak memulakan pembelajaran modul 1. So bila cikgu tekan Google Site tersebut, cikgu akan dapat paparan seperti ini. Daripada paparan ini, cikgu turun di bahagian tengah, slide seterusnya, dan cikgu akan jumpa bahagian pendaftaran modul. Dengan menggunakan email delima cikgu daftar modul tersebut, nama cikgu dan semua maklumat yang dikehendaki. Selepas pendaftaran selesai, cikgu turun lagi sikit daripada kawasan ini dan pilih peserta latihan program TS25 guru. Klik pada pilih peserta latihan program TS25 guru dan tekan mula latihan. Bila cikgu tekan mula latihan, cikgu akan dapat paparan. Dekat paparan tu, cikgu ikutilah e-pembelajaran tersebut. Bila semasa cikgu mengikuti e-pembelajaran tersebut, akan ada paparan yang menulis dekat situ, sila ke Google Classroom untuk melekapkan aktiviti toolkits. Cikgu tak perlu tekan. Cikgu tak perlu tekan untuk menjawab toolkit. Cikgu hanya teruskan saja e-pembelajaran cikgu. Okey, slide seterusnya. Mutasim boleh pergi depan sikit. Ada satu lagi? Depan dia. Dan pastikan timeline cikgu tu lengkap. Semua satu timeline dekat atas tu lengkap dan cikgu dapat perkataan tamat modul latihan 1. Jadi saya berharap semua cikgu-cikgu boleh lengkapkan modul 1 sebelum ataupun pada 29 hari bulan 5 tahun 2021. Jika cikgu-cikgu ada sebarang masalah untuk e-pembelajaran modul 1 TS25 kohort 6 ini, cikgu bolehlah PM saya secara personal. Dan luangkanlah masa untuk mengikuti modul tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya untuk TS25. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Juzana atas taklimat atau penerangan tentang sekolah TS25. Sebenarnya mana-mana guru yang ingin menyampaikan sebarang maklumat, Cikgu Nur Hisham. Okay. Assalamualaikum. Boleh tak saya ganti Nur Hisham sebab mic dia ada masalah sikit. Okey, berkenaan saya nak update berkenaan galeri ya. Okey, galeri kita dah datang pasang semua signage tu hari minggu lepas. Okey, cuma nanti nak tunggu tarikh yang sesuai. Kita nak panggil pihak USM, Jabatan Muzium USM, DBP, Arkib Negara untuk hadir ke sekolah untuk membantu nak letak gambar dalam galeri tu. Tujuan kita jemput semua jabatan ni sebab kita nak nilai tambah tu supaya nanti orang tak pertikaikanlah kesahihan dan sebagainya lah berkenaan dengan bahan-bahan yang kita letak dalam tu. Tapi kena tunggu tarikh yang sesuai sebab kita bergantung kepada PKP ni kan, sama ada boleh jemput ke tak ke, yang tu kena berbincang dengan pihak pentadbir dululah bila nak jemput. Tetapi pada hari Isnin ni AJK Gallery rancang nak mai sekolah sebab nak letak paku-paku semua dekat dinding. So saya nak minta Tuan Pengetua lah sama ada kami boleh hadir ke tak hari Isnin ni nanti.
AJK Gallery? Boleh. Kami pakai guna surat yang rentas daerah tu lah kot nah. Ya, boleh. Mungkin tak sampai dalam 10 orang lah. Untuk nak sediakan paku-paku supaya nanti bila kita panggil pihak-pihak tertentu yang daripada luar ni supaya boleh letak gambar teruslah buat susun atur dan sebagainya. Lepas tu jemputan, berkaitan dengan jemputan, kita dah hantar kepada USM, DBP, Arkib Negara dan juga waris RTU, Tan Sri dan juga Mak Engku. Cuma yang tak hantar lagi kepada pengarah JPN dan juga Tan Sri Yusof Latif. Dua ni kita kena hantar by hand. Sekarang ni nak putuskan siapa yang nak pergi hantar dekat pengarah dan juga Tan Sri Yusof Latif. Yang tu Nur Hisham suruh saya tanya dengan pentadbir lah. Cik Munawar boleh, Cik Munawar. Wakilkan kepada Cikgu Munawar. Ya. Dua-dua ya, pengarah dengan Tan Sri. Okey, boleh. Alright, saya rasa itu sajalah daripada Nur Hisham, Wakil Nur Hisham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan Aniza. Ada mana-mana guru lagi yang nak memberikan atau menyampaikan maklumat? Tuan nak cakap sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Peringatan kepada semua guru. Kita sudah pun berada hampir dah dekat bulan 6. Jadi diminta semua guru sila selesaikan kursus LDP, kursus 5 hari ya. 5 hari wajib mesti diselesaikan. Jangan kita tengok bila kita cek dalam SPL KPM ada lagi guru yang 2 hari, ada yang 3 hari, 4 hari dan sebagainya. Kerana semua guru wajib mengikuti kursus sebanyak 5 hari dan juga mata kredit mestilah mencapai paling kurang 42 mata kredit. Jadi diminta semua guru sila masuk webinar untuk mencukupkan mata kredit. Yang paling penting itu mata kredit. Jumlah hari biasanya mudah. Kita capai 5 hari tetapi mata kredit yang tu yang jadi satu masalah kepada kita. Seterusnya juga kepada semua SU, sila pastikan SU, contohlah SU KJKT ke, SU PIBG ke sebagainya. Pastikan guru-guru kena buat sijil penghargaan kepada semua ahli AJK dan sebagainya. Dan kita tengok bila kita hendak mengisikan untuk kenaikan pangkat, kita dapati kita jadi masalah. Kita tidak ada evidence. Kita tidak ada bukti kata kita pernah menjadi AJK dalam KJKT dan sebagainya. Contohlah, saya bagi contoh KJKT lah, katakan Cikgu Norehan pernah menjadi pengurusi KJKT. Jadi apa bukti kata cikgu pernah menjadi pengurusi? Jadi kita minta semua SU sila buat sijil penghargaan dan sila hantar kepada pengetua untuk ditandatangan supaya kita ada evidence bila kita dalam untuk memberikan bukti kata kita pernah menjawat jawatan tersebut. Begitu juga dengan unit-unit HAM. Saya minta juga supaya guru-guru yang terlibat dalam unit HAM, contoh yang menguruskan pengawas, yang menguruskan ketua-ketua tingkatan dan sebagainya, sila pastikan semua murid kita dan semua guru kita ada sijil penghargaan yang kita beri kepada setiap guru supaya semua guru mempunyai kekuatan, mempunyai sijil yang mencukupi apabila kita mengisi untuk urusan kenaikan pangkat dan sebagainya. Begitu juga kepada guru kaunseling yang terlibat yang menguruskan PRS juga kena ada sijil penghargaan untuk PRS. Dan begitu juga semasa kita mengisi keberhasilan dan sebagainya, untuk kita kena mencukupkan evidence kita, juga kita kena beri sijil-sijil yang kita pernah menjawat jawatan tersebut. Jadi kita harap semoga semua guru terpanggil untuk menyediakan sijil-sijil perhargaan bagi setiap unit yang kita diamanahkan untuk
memikulkannya. Dan juga kepada guru-guru subjek tingkatan 3, selepas ini tidak ada alasan pelajar tingkatan 3 tidak terlibat dalam PDPR. Jadi kita harap kerana kita sudah mendapat Chromebook yang berjumlah yang paling besar, bayangkan sekolah kita saja yang terpilih dalam daerah Barat Daya, seramai 224 orang yang terpilih. Hanya satu-satunya sekolah yang terpilih. Jadi kita harap selepas ini kita minta guru penyelaras tingkatan 3 dapat membantu pihak mentadbir supaya semua murid tingkatan 3 dapat online PDPR dan tidak ada alasan pelajar tidak terlibat dalam pembelajaran secara online tersebut. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Abang Ketua. Sebenarnya dipersilakan Puan Haizan untuk menyampaikan taklimat, sedikit taklimat tentang SPM. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengetua, guru kanan, guru-guru. Okey, baik, saya nak mohon pada guru-guru tingkatan tolong maklumkan kepada pelajar-pelajar yang belum lagi mengisi borang pendaftaran, tolong PM saya atau Cikgu Kantini untuk pendaftaran SPM. Sebab pendaftaran SPM telah dibuka pada 17 hari bulan 5 sehingga 16 Jun. Saya takut tak sempat kalau nak tunggu buka sekolah. Jadi saya perlu siapkan, saya dah masukkan nama-nama calon SPM yang ada dekat saya dan telah dibuat pendaftaran. Jadi yang tidak hadir pada masa saya membuat pendaftaran hari itu, tolong minta mereka PM saya atau Cikgu Kantini untuk pendaftaran SPM. Saya takut saya terlepas pandang. Dan lagi satu, saya mohon guru-guru tolong sediakan senarai nama. Saya takut ada calon-calon yang saya tidak daftarkan pada masa sekarang. Okey, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Haizan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Haizan atas taklimat. Baik, seterusnya ada mana-mana guru lagi yang nak memberi maklumat? Assalamualaikum. Boleh saya respon sikit tak tentang ni pendaftaran SPM? Di sebelah kanan Encik Jainuddin. Okey, macam ni. Sepengetahuan saya ada beberapa kes pelajar tingkatan 5 yang tidak hadir, yang nak pindah dan dihubungi pun tak dapat dihubungi. Saya ingat guru kelas alert perkara ini, itu perkara yang pertama kan. Maksudnya dia tak hadir dan kita keluarkan surat. Dan kita keluarkan surat SOP seperti biasa, amaran 1-2, telefon, semuanya tidak berjawab, dia tingkatan 5, satu itu kes yang pertama. Adakah kita boleh potong nama pelajar ini atau macam mana? Okey, yang pertama. Yang kedua, ada seorang pelajar baru yang baru masuk, tapi saya dah berikan kepada guru penyelaras tingkatan 5 lah untuk proses pendaftaran tingkatan 5 ni. Saya rasa Cikgu Aizan dah dapat maklumat ni daripada penyelaras tingkatan 5. Terima kasih, itu saja. Okey, baik, Cikgu Jainuddin, untuk yang potong nama tu berhenti ke? Pelajar berhenti ke atau macam mana? Tak, dia tak berhenti. Dihubungi, tak boleh dihubungi. Dalam APDM pun tak ada maklumat itu. Jadi masalah lah. Saya pun tak tahu nak. Sebab saya ada satu kes tu yang di Alostar pun itu tingkatan 4 lah, macam tu. Jadi tergantung. Okey, baik. Untuk calon yang macam ni, saya kena daftarkan ikut APDM sebab kalau saya tak ikut APDM, nanti jumlah calon dalam APDM dengan jumlah pendaftaran tak sama, nanti sekolah akan dipersoalkan lah kenapa tak daftar pelajar tersebut. Jadi kalau pelajar yang telah dibuang, nama dia memang dah dibuang daripada APDM, jadi saya tak ada masalah lah dekat situ.
Kalau untuk calon yang tak dapat dihubungi, saya kena daftarkan juga macam mana pun. Okey. Maksud saya tanya ni supaya semua tahu dia punya proses lah. Sebab nanti pertanyaan berulang-ulang. Ya, Terima kasih. Okey, baik. Untuk pendaftaran SPM memang kena ikut APDM lah. Kalau saya dalam APDM, nama calon tersebut memang sedari awal tahun tak hadir sampai sehingga tamat tarikh pendaftaran tu masih lagi tidak hadir, saya kena daftar lah. Sehingga dia dibuang sekolah. Kalau dia buang sekolah sebelum tarikh tutup pendaftaran tu, saya tidak akan daftarkan lah. Okey, untuk pelajar baru, saya akan daftarkan ikut kelas. Dia dah dimasukkan ke dalam kelas mana-mana? Saya dah masukkan, dah kata 5. Masuk teras, saya tak ingat namanya. Tak ada lagi. Okey, baik, nanti saya hubungi cikgu kelas teras lah. Okey, terima kasih. Kira memang benar Cikgu Haizan. Ya. Cikgu Haizan. Memang benar. Selagi nama dalam APDM mestilah didaftarkan sebagai calon SPM. Tidak boleh kita senang-senang ataupun kita keluarkan namanya. Adalah satu kesalahan bila kita namanya masih dalam APDM kita tidak mendaftarkan. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aizan dan Cik Janudin serta pengetua. Baik, ada lagi mana-mana guru yang ingin menyampaikan? Assalamualaikum Cikgu Jainuddin. Saya ada masalah yang sama. Pelajar ni tak wujud dari hari pertama sesi persekolahan kita 5 April sehingga sekarang. Saya dah keluarkan surat amaran pertama dan surat amaran kedua. Boleh tak saya proceed dengan surat amaran ketiga dan pembuangan sekolah langsung? Saya dah hubungi nombor yang tertera dalam APDM tapi tak berjawab dan tiada respon apa-apa pun dari waris berkaitan surat amaran pertama dan surat amaran kedua. Mohon pencerahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya nak habaq pun macam serba salah. Saya minta Tuan Pengetua bagi respon sikit kan ya. Sebab kita dah ikut SOP, tak boleh hubungi juga. Ada satu kes yang di Alostar. Saya sendiri telefon pada mulanya, then WhatsApp juga, Telegram juga, sampai saya beri satu salinan soft copy jadual ketiga tu supaya mereka isi di sana dan hantar kepada kita untuk proses tukar. Tapi sehingga sekarang tidak ada respon. So macam mana Ustaz? Kita nak buat macam mana tu? Saya guru serba salah. Okey. Jadi kita kena kita tidak boleh putus asa lah. Kita masih berhubung lagi lah. Kerana kita tidak boleh senang-senang mengalah dalam isu ini. Kita kena masih berhubung dan juga pastikan kalau kita sampai ke tahap kalau kita ada ruang, kalau kita boleh merentas negeri, memang kita kena pergi ke Alostar lah. Maksudnya kalau yang tu yang kes Alostar tu, kalau kata yang kes Alostar tu, alamat pun tak ada, dia tak bagi. Macam tu. Jadi cikgu ada jumpa dengan saya faham. Saya kata tak apa, kita buat dulu SOP 1, amaran 1, 2 dan sebagainya. Di samping saya telefon dia, cikgu kelas pun telefon dia, samalah WhatsApp dan sebagainya. Jadi macam ni lah kita sambung surat sampai ke tahap dia kena buang. Okey. Kita buat surat 1, surat 2, amaran ketiga, gantung dah sekali. Amaran keempat dibuang lah. Sampai kena buang. Dari surat buang tu penting. Nanti yang tu yang paling penting sekali. Terima kasih. Okay. Baik, ada lagi ke mana-mana guru yang nak buat pengumuman ataupun menyampaikan sebarang maklumat? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Dengar tak? Okey, dengar. Okey, yang berusaha, Tuan Pengetua, para pentadbir dan juga rakan-rakan guru yang dikasihi. Saya ada sedikit makluman
berkaitan dengan KJKT. Okey, yang pertama sekali adalah berkaitan dengan yuran. Setakat hari ini kutipan yuran kita yang dah bayar adalah sebanyak RM1,000 iaitu RM800 daripada sesi petang dan RM400 dari sesi pagi lah. Jadi saya harap kutipan ini akan bertambah di masa akan datang sebab kita perlukan duit untuk penambahbaikan dan juga keceriaan bilik guru. Okey, untuk bilik guru, saya nak maklumkan di sini kita dalam proses untuk penambahbaikan dan juga keceriaan. Untuk penambahbaikan tu kat bahagian rak yang kat belakang tu yang cikgu-cikgu susun file personalia tu, okey, di situ kita akan buat apa tu? Pintu ataupun penutup dia lah. Kita nak tutup rak-rak tu supaya tak nampak dia terbuka macam tu. Dan apa tu yang dekat bahagian bawah tu kita akan cat balik lah supaya nampak lebih tak nampak dia season sangat kan. Okay, lepas tu bahagian pantry. Okay, untuk pantry ni kita akan tambah meja dan juga insyaAllah kowe akan dipasang lah. Kowe ni saya dah bincang dengan Tuan Pengetua. Okay, kita akan gunakan nama sebab KJKT tak ada account bank. Jadi untuk pasang kowe kita perlu ada account bank. So melalui perbincangan dengan Tuan Pengetua dah setuju untuk kita guna nama account bank MPI. Jadi KJKT akan buat bayaran kepada MPI lah setiap bulan ataupun secara hamsah untuk setahun. Okay, seterusnya dan ada lagi lah beberapa keceriaan penambahan untuk keceriaan di bilik guru. Okay, yang ni juga untuk sebenarnya keceriaan ni akan diselesaikan sebelum perasmian bilik guru iaitu 16 hari bulan 6. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu juga, bilik guru kita akan diberi nama. Okey, setakat ni cadangan nama yang ada adalah Ujana Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu adalah nama yang diberi oleh Tuan Pengetua. Ujana tu untuk melengkapkan lagi Al-Khawarizmi tu. Jadi sila ulang. Tak dengar. Sila ulang boleh. Okey, nama bilik guru. Dengar tak? Nama bilik guru adalah cadangannya adalah Ujana Al-Khawarizmi. Tetapi seandainya cikgu-cikgu tak setuju dengan nama ni, cikgu boleh kemukakan cadangan kepada saya. Bolehlah PM saya ke apa cara je lah boleh cadangkan nama lain kalau tak setuju dengan Ujana. Sebab Al-Khawarizmi tu memang Tuan Pengetua minta nama tokoh Islam. Jadi kami pihak KJKT ni telah cadangkan nama Ujana Al-Khawarizmi lah. Ujana tu adalah bermaksud laman. Ujana ni sastra. Okey, saya rasa itu sahaja untuk ada satu lagi untuk keceriaan juga. Saya dapati ada lagi cikgu-cikgu yang belum lagi letak rak yang dicadangkan oleh KJKT sebelum ni di atas meja. So untuk keseragaman, saya harap cikgu-cikgu yang belum lagi beli ataupun belum lagi letakkan rak tu, cikgu boleh buat sedemikian sebelum 16 hari bulan lah. Okay, itu sahaja. Lepas tu kalau cikgu-cikgu ada sebarang cadangan ataupun masalah berkaitan dengan bilik guru,
cikgu boleh kemukakan. Segala pandangan dan juga masalah tu akan kami KJKT akan bagi perhatian lah. Kalau boleh selesaikan, kita akan selesaikan. Kalau tak boleh kalau KJKT tak boleh selesai, kita akan kemukakan kepada pentadbir. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih diucapkan pada Cikgu Wasilah makluman tentang kelab guru. Baik, saya rasa tak ada lagi guru-guru yang ingin membuat makluman. Di sini saya ada makluman tambahan kepada semua ketua panitia, tarikh akhir mesyuarat panitia kali kedua sehingga 28 Mei 2021. Baik, sebelum kita mengakhiri mesyuarat pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua rakan-rakan guru. Dengan ini berakhirlah mesyuarat kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi kehadiran untuk LDP hari ni. Saya letak link di ruang chat tu. Jadi cikgu-cikgu boleh klik dan isi kehadiran hari ni. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Okey, sama-sama.